Alright, first of all, welcome to chapter 7, Servlet Basics. So, kita akan tengok how we can use Servlet untuk develop the web page using Java lah, of course. So, as we know, untuk Java punya web programming, kita gunakan Java platform lah. Alright, so kita akan tengok the structure of the servlets. Okay, so apa kita, macam mana servlets punya structure. So bagi saya servlet ni agak panjang sikit, tapi it's still related ataupun kita boleh masuk dekat HTML punya codes lah. Alright, so as for untuk starting so kita kena install NetBeans lah supaya kita boleh supaya kita boleh go through all the codes dekat NetBeans. So before kita go to coding, okay, kita tengok dulu the structure, alright, the basic structure of servlets. So kalau you ingat lagi Java, sebelum kita start coding, kita kena import dulu package ataupun imports yang berkaitan lah, benda yang kita nak guna, package yang kita nak guna atau kelas yang kita nak guna dalam kita punya code. So untuk servlet kita at least, okay, the basic thing kita kena import adalah this one lah. Okay, kita kena create package dulu and then kita import Java input output, servlet.annotation and servlet.http. Ini basic lah. Alright, and then kita akan start dengan kelas macam biasa and extend HTTP servlet. Okay, so ini basic. So you boleh tulis tangan, tapi pasal kita nak try ataupun kita nak start buat guna NetBeans, dia adalah structure ni siap-siap and dia akan panjang sikit. After kita buat kelas tu, dalam kelas tersebut, okay, dalam kelas ni dia ada void do get. Void do get ni lah penting. Void do get ni lah yang akan kita gunakan untuk write the HTML code dalam out.println. Semua kod akan tulis dalam ni lah. Okay, ini contoh Ini structure servlet without HTML. Tapi macam mana kita nak buat HTML tu? Okay, since kita ada HTTP servlet request yang kita import tadi, okay, HTTP servlet response yang kita import tadi, so dekat header, so kita boleh gunakan untuk ni untuk plain text saja, bukan HTML lah. Dia cuma print out saja tapi dekat browser. Alright, dekat browser. Dan kita tengok lagi. Yang ni secara teori saya explain pun nanti dia akan make you confused. So bila kita nak running servlet, kita just running daripada NetBeans sahaja. So these are the structure sebenarnya untuk kita sampai kat sini. So you tengok ini adalah dia punya kelas. Okay, kita open kelas. Okay, then kita akan start buat dekat sini dia punya do get ni. Okay, do get ni dekat sini untuk membolehkan web tu berfungsi lah. Alright, dan bila kita dah create methods ni, so kita dah boleh buat HTML dekat sini. Everything dekat dalam out.println ni, maksudnya kita macam print satu-satu lah HTML. Ini semua code code HTML yang biasa you jumpa, okay, tapi kita tulis dalam servlet. So dia pendek dia sebenarnya. So bila kita dah tulis HTML semua tu, dia akan display sama macam kita buat servlet tu. Tapi syarat dia of course lah, kita kena tulis HTML code yang complete, baru servlet tu boleh display. So exactly macam HTML. Nampak agak susah, tapi sebenarnya dia function daripada edit platform. Java platform. Alright.
So dalam servlet packaging ni, ini just tambahan sahaja. You just go through. Okay, for example, program below present a verification of hello servlet class that in the package and does the core servlets directory. Ini contoh je lah. So dia tunjuk contoh result dia macam ni. So tak ada apa pun sebenarnya. Kita just tulis exactly. Yang penting kat sini kita faham. Okay, kita kena buat kelas dulu, tulis semua ni. Okay. Then kalau you perasan dekat sini dia just cuma ada satu kelas and satu do get. Cukup. Tak ada main. Kita tak perlu buat main sebab ni servlet. Dan dia cuma import 3 benda ni saja. Okay. So some utility that help build HTML, you will just go through sahaja sebab of course lah kita nak gunakan yang ni. Dia tunjuk contoh lagi guna servlet dekat sini. Okay. Ini pun samalah. Okay, saya nak masuk NetBeans, so you can have a look. So kalau you dekat PC masing-masing, alright, you can run your NetBeans supaya saya boleh tunjuk steps and then you boleh follow. So as it is, as usual, NetBeans akan loading. So bila saya run NetBeans saya ni, of course dia akan loading. Lagi banyak file ataupun projek dalam NetBeans itu, lagi load dia lagi ambil masa lah. So you tunggu saja. Okay, while waiting for that, saya just nak make sure, okay, kalau nanti bila dekat NetBeans you akan nampak kita just open ataupun kita just create a servlet page, and then dia akan nampak the structure terus. Kita just cuma type HTML sahaja, tak perlu risau yang tu lah. Tapi of course lah, as teori, masa belajar you kena tahulah structure apa yang nak tulis dalam servlet, sebab yang ni keluar exam. Okay, so saya ada beberapa projek dekat sini. So normally saya akan gunakan projek Java Web punya projek Java Web. So untuk website, yes, kita akan macam you boleh pilih new project. So kita boleh pergi ke Java Web and select web application, and then you boleh next, bagi nama. So dia akan create lah macam ni. So dia akan keluar kat sini. So dalam Java Web ni dia ada web pages. Dalam web pages ni lah tersimpan file-file you. So ini file-file saya lah yang saya dah buat. So saya just maintain sahaja. So bila saya dah ada web pages punya folder ni, saya just create new. So tak kisah dalam web pages punya folder ni you nak masukkan apa jenis pun tak apa, jadi dia boleh run. So untuk hari ni saya nak tunjuk guna servlet. Nanti next kita akan belajar JSP. Okay, so go to servlet, klik, dia akan tanya the file new servlet already exists. So dia dah ada nama dekat dalam folder ni, new servlet. So tak sure kat sini. Okay, kat sini. Okay, so yang ni semua JSP. So kita nampak kat sini, ni file dia. Okay, di source package dia, web pages, and then dia akan duduk dalam satu level lah. Dia akan keluar kat sini .java. Okay, so ini servlet tau. So let's say saya tulis nama kelas tu adalah, kalau ikut dalam notes tadi, kalau you perasan nama dia kelas ada macam-macam. Hello lah. Okay, public class servlet utilities lah. Alright, you kena tengok nama kelas dulu. Okay, hello servlet 2 lah. So up to you. So saya ada nama servlet page, so saya akan buat page web. Okay, web servlet. Okay, so tulis macam tu je, tak perlu dot apa dulu. Okay, you boleh go next kalau nak, dan pilih macam ni, servlet name, web servlet. Just tengok macam ni, dan finish. So bila finish, dia akan open untuk kita all the, ni saya kat atas ni saya buka banyak gila. Jangan buat macam ni, nanti tu yang jadi dia slow tu, banyak sangat. Okay, so what lah test new JSP.
page. Okay, kita go to web servlet. Okay, yang ni dia keluar merah-merah, start passing already defined in the compilation unit. Okay, so kalau you tengok structure dekat sini, dia ada error kat sini. Sekejap saya try lagi sekali. Saya pergi ke source package servlet. Let's say saya bagi nama kelas web servlet 2. Dia kata warning is highly recommended that you not place Java classes. Tak apa, kita finish je. Okay, sebab tadi saya silap masuk kat sini tadi, so dia keluar automatic kat sini. Saya delete je lah. Okay, saya delete. Okay, saya delete file yang tadi. So kita gunakan servlet.java ni. Okay, kalau you perasan, dia ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 import. Okay, 7 import package. And then dia ada kat sini add web servlet UL ni pun boleh guna juga. So yang penting ini public class web servlet tu, nama yang sama, mesti nama sama dengan nama kelas. Nama file dengan nama kelas mesti sama, sebab this is still Java file, bukan HTML. It's a servlet yang boleh run in browser. Okay, yang bawah ni you boleh delete sebenarnya kalau mengganggu, kalau keluar dekat you punya ni. Okay, macam ni pun you boleh delete, dia cuma komen. Okay, dekat bawah ni ada lagi satu structure. So sebenarnya tak ada apa-apa, kita just tutup sahaja dulu. Tutup je. Okay, tutup. Yang penting kita nak guna dekat sini yang ni. Okay, class. Okay, so kita ada class dekat sini, nampak? Kita ada class nama web servlet 2 extend http servlet, sama dengan dalam notes. Okay, dia nama kelas, dia akan, ni nama kelas kita, extend http servlet. Okay, dan baru kita ada doget untuk kita buat HTML. So dekat situ pun kita ada yang ni, dia ada process request, ni http servlet request, response, throw, servlet exception, IO exception. Okay, untuk yang ni still boleh guna juga process request, sebab kita nak run dekat sini, tak ada masalah. Okay, kalau you nak buat dekat doget dekat bawah ni pun boleh. Okay, tak ada masalah. Okay, contoh kita just nak display sahaja macam ni. Dia tunjuk to output your page here you may use following sample doc. Okay, ni sini. Okay, macam ni dia, bila kita boleh run sebab dia dah ada structure HTML dekat sini. Okay, sample ni dia kata to output your page here you may use the following codes. Sample code, may use the following codes lah. Okay, so saya run je, ataupun you pergi kat dia punya right click kat sini, you boleh run file. So dia akan keluar macam ni, just click OK. So dia akan run dekat you punya browser di servlet, dan dia akan tunjuk dia apa yang kita tulis kat sini lah, web title h1 servlet web servlet 2 add request get content path, contohnya lah. Sebab yang ni ada process request tu kan. So yang ni lah, ini yang default page tadi. Okay, for example, okay, kita nak buat dekat doget ni. Okay, doget. Alright, doget punya, how to say, doget punya methods. Okay, kita cuba kita masukkan. Okay, kita paste dekat sini. Okay, dia keluar apa, cannot find symbol. Kejap,
sepatutnya tak masalah. Okay, dekat do get dekat sini sekejap, mari saya copy yang lain. Kat do get kita kena tulis macam ni. Kena tulis macam ni. Kalau dekat do get lah. Okay, saya copy sekejap. IO exception. Okay, respond content type. Okay, kita ambil ni sampai sini lah. Okay. Boleh, ya. Copy. Paste. Sekejap, saya tak boleh copy dekat ni pula. Okay, kejap. Saya try paste dekat Word dulu. Cuba. Okay, kat sini baru ni. Okay, saya ada masalah untuk mengkopinya. Okay, so kalau kata jadi macam saya ni tak boleh copy, okay, kita just kena tulis manual je lah. Alright, so kita ambil yang dekat sini. Okay, so kalau you tengok untuk do get punya methods, tadi dekat atas yang structure ni dia ada satu process request. Okay, yang sampel yang dia masukkan out.println.html ni. Tapi bila kita masukkan dekat do get ni, okay, kita boleh gunakan do get punya methods untuk kita tulis kita punya kita punya HTML punya code lah. Alright, so ni dah ada exception and then open. Okay, so kita kena tulis response. Okay, so dekat sini response dot set content zero sign content type so okay, text slash html. Mak ni kenapa dia tak equals character literal bagi saya tulis dulu HTTP. Saya tengok balik servlet IO java x.servlet java.servlet.http. Okay, tak ada masalah. Sepatutnya tak ada masalah. Okay, printer. Sorry, print writer. Out sama dengan response dot get writer.
print writer yang ni print writer system.out.inline. Okay, kita kena tulis yang ni servlet utilities dot head servlet web. Okay, contoh macam tu sebab okay, the what to say you nampak dia ada open kurungan kat sini. Okay, jadi saya buka lagi kurungan dan saya tutup. Okay, jangan tutup lagi kurungan ni. So you boleh tulis, sepatutnya kita boleh tulis macam ni. Kita just tulis tambah, right, kat sini. So you can write everything should be boleh lah. Okay, let's say saya tulis body. Tambah. Okay, dan saya buat, silap saya tulis ikut yang dalam notes tadi, body plus hello servlet page using techniques. Okay, so letak slash n dan saya plus kat sini dan saya tutup body. Okay, ini contoh yang dalam buku tadi dan saya close HTML sekali. HTML saya buat naik kat sini, saya semicolon. Okay, should be okay. Tapi kat sini pula ada ni, cannot find symbol. Servlet utilities dot head with title. Kita buang kat sini. Okay, saya buang ke atas. Saya cuma tinggalkan this one, http dot, you tunggu saya cuba, saya pun try dulu. Okay, and then servlet pun kita just gunakan semua. Okay, bila kita buat star ataupun dot star, maknanya dot semua package dalam servlet dengan servlet HTTP. Okay, yang ni masalah servlet utilities dot head with title. Sekali tak payah kot, tapi okay je. Cannot find symbol Satu lagi sekali. Servlet
Mari kita cuba. Kan? Okay, tak boleh run. Okay, itu sebab masalah saya guna dekat doget ni. So, saya tak sure kenapa. Sekarang ni saya buang dulu doget ni. Okay. So kita just guna yang dekat sini, contoh, okay, process request dan sebagainya. So kita just buang yang ni. Okay, kita just tulis welcome to servlet page. Okay, kita tutup. Sorry, kita tutup bracket. Ni jangan lupa. Okay, still boleh run. Alright. Sebab yang ni dia dah siap structure kat sini kan. Okay, ni dia masih error je ni. Start tu dia error kat mana. Tak apa, jadi kita boleh run. Okay. So basically kalau sebab saya tak berapa nak fokus dekat servlet ni, tapi sebab saya kena tunjuk lah kan, welcome to servlet page. So kita boleh gunakan process request punya methods ni untuk display all the HTML dan tulis di sini lah. So kalau kata you nak tulis content yang lain, so you boleh out.print line. Okay, so you boleh masukkan juga content. Contoh BR, contohlah BR new line. Okay, dan saya copy sini lagi, saya paste, right, and then you boleh terus tulis content dekat situ lah. Contoh kata this page is write using Java servlet. Okay, try semicolon, jangan lupa sebab this is Java code, so you kena manfaat. Okay, using Java servlet. Okay, kalau you perasan H1 ni dia tak tutup. Okay, so kalau sepatutnya tutup H1 ni. Okay, bila saya run lagi sekali, baru dia jadi content yang betul, content punya text, and this is heading 1 lah. Okay, so nampak agak leceh, tapi sebenarnya kalau dah tahu structure servlet tu macam mana, is actually boleh gabungkan web page ni dengan sistem ataupun function dalam you punya web page. So itu kelebihan servlet lah. Alright, so apa yang saya tunjuk kat sini, kalau kata yang macam ni dia gunakan doget, tapi saya ada masalah tadi dekat servlet utilities ni, satu kenapa dia tak boleh. So sepatutnya kalau gunakan doget ni, kita cuma terus tulis HTML sahaja. Tulis HTML, tak perlu nak system.out tu. Okay, tak perlu nak tulis out.println. Tapi kalau tengok kat sini dekat atas, okay, dia still guna doget. Okay, tapi dia tak ada. Okay, saya cuba copy yang ni, tengok boleh tak untuk yang doget. Terus okay, kita try. So maksudnya dia ada dua HTML, tapi dia still run yang tu, kecuali you buat servlet
yang kosong. Contoh, you boleh gunakan all this, ambil yang ni, kita cuba kita gunakan hello servlet 2 punya class. So kita create new, okay, kita masukkan satu lagi servlet, okay, class name, nama dia hello servlet. Okay, saya finish lah, okay, saya buang semua ni. Okay, saya paste semua ni. Cuma masalah dia package ni saya tak ni. So source package dia, nama dia adalah ini. Default package tu saya kena rename. Sekejap, tadi package dia apa? Itu masalah. Okay, tak apa, kita buang package. Hello servlet. Okay, kita try. Itu jadi masalah balik. Saya still toleran. So better kalau untuk NetBeans just gunakan servlet structure yang tu sahaja. Nanti saya go through untuk kita gunakan NuGet, okay? So agak memang setiap saya ajar servlet ni saya akan ada problem kat situ. So cuma macam ni, dia tengok ada example tau kat sini. Saya memang tak pernah follow example ni. Macam Sam ni saya baru nak tunjuk, nak test lah. Biasanya saya akan gunakan servlet yang memang dah ada dalam NetBeans, yang memang confirm boleh run. So tu lagi better. Alright, sebab nama pun simple servlet for testing use of packages kan. So package ni pun saya kena create package dulu. So kita cuba dekat sini, okay, kelas web ni kita letakkan Java package. Okay, let's say tadi kita buat servlet, tulis apa nama ni lah apa, servlet web. Okay, contoh ni nama package dia. Okay, so kita ada package kat sini. So baru kita boleh masukkan servlet page ni. Let's say saya letak masukkan hello servlet. Okay, dalam package tu saya finish je. Okay, dia akan duduk dalam ni. And saya cuba masukkan tadi, macam tadi. Okay. Tapi dia still sama juga, sebab yang ni bila kita masukkan yang ni, dia akan minta kita apa, kita punya main servlet web. Ni nama package yang saya create tadi. Okay. Ini nama kelas kita, nama file hello servlet ni. So still dekat NuGet ni still tak boleh. Open source apa file hello servlet tu dia tak jumpa, tak boleh run. Dia boleh run tapi dia tak jumpa. Okay, so saya akan tengok balik lah nanti yang ni macam mana. So nanti saya akan go back to you all. So kalau kata untuk yang ni servlet page ni,
So kita boleh gunakan the package yang dia bagi ni. So kita just gunakan dekat method process request ni untuk kita create kita punya HTML sahaja. So macam ni senang lah. Kita just tulis kat situ dan kita tengok dia punya display sahaja macam ni Okay. So itu konsep servlet lah. So untuk nanti next, okay, chapter 7, chapter 8, okay, masih continue juga servlet basic. Macam tadi saya tunjuk introduction kan, okay, part 1. So servlet and packages, some utilities that help build HTML. Okay, utilities tu lah tadi yang dia keluar apa, utilities punya ni serve utilities ni, tapi dia tak ni. So kalau you tengok untuk some utilities that help build HTML, dia ada tu jenis saja. Kita ada print line statements, standard servlet have two parts, doc type dengan head. Itu utilities. So kita boleh gunakan juga untuk assist kita gunakan NetBeans untuk create HTML using Java. Okay, sambung sikit lagi. Ini sikit lagi tambahan untuk servlet. Servlet yang tadi pun rasa macam goyang-goyang kan. Tak apa. Servlet ni saya tak nak fokus kan. Saya lebih prefer JSP lagi better. So kita tahu apa yang saya tahu apa yang you boleh fokus. Kalau servlet ni kita just try and then kita experience saja. Kalau you betul-betul minat, ya saya boleh assist, tak ada masalah. Okay, the servlet life cycle and then how to deal with the multi-threading problems, tool for interactively talking to servlet and then servlet debugging strategies. Yang ni, okay, senang cakap, macam kita gunakan Java. Buat Java program, kalau you rasa Java sebelum ni susah, tapi yang ni dia move to servlet untuk create website, gunakan Java, fully Java, macam itulah lebih kurang. So life cycle ni can be defined as the entire process from its creation till the destruction. Ini untuk proses je lah, the life cycle. So kita ada init method, okay, service, destroy. Dia sama je macam yang kita belajar sebelum ni. So essentially kalau you refer notes Java programming masa SEM 2 ke SEM 3 tu, almost the same berkenaan dengan servlet ni. So init method pun ada, service method. So yang ni just go through sahaja dan do get methods ni. Yang ni dia kata a get request result from a normal request for a URL or from an HTML form that has no method specified and should be handled by do get methods. So do get dengan do post pun kalau you tengok dia akan ada secara auto dekat sini, okay? Kalau tengok dekat NetBeans dia ada do get and do post. Method yang kita boleh gunakan untuk untuk HTML lah, untuk web. So kita boleh minimize yang ni dulu, okay? Kita gunakan yang ni sahaja. Architecture diagram dia lebih kurang macam ni lah. Maksudnya kalau kita buat servlet, okay, dia ada 3 benda ni lah, init, service dengan destroy. Yang ni untuk kita punya page lah bila kita buat. So lebih kurang sebenarnya konsep dia macam ni lah, okay. Cuma init tak ada dalam ni, okay. So kita boleh masukkan init dot method init, init, okay. Init tu initial lah sebenarnya. Okay, yang ni you just go through berkenaan dengan multi-threading problems dalam servlet, okay. A Java servlet container web server is typically multi-threaded. That means that multiple requests to the same servlet may be executed at the same time. Itu maksud dia, multi-threaded. Execute ataupun request tu berlaku pada masa yang sama. So make sure that servlet is thread safe. There are few basic rules. Okay, yang ni basic rule ni you go through. Maksudnya, okay, servlet method should not access to any member variables. Kita yang akan set, programmer yang akan set lah. And these member variables are thread safe themselves. And then should not reassign members variables. Ini cuma proses-proses yang untuk kita nak elakkan problem multi-thread saja.
count for static variable. Nampak? Dia suruh buat static variable. Okay, local variable are always thread safe. Keep it in mind though that the object are local variable points to may not be so. So maknanya local variables are always thread safe. So kita make sure kita jangan public lah, better kita buat. So the request and response object are of course thread safe to use. So request and response object. So this basically untuk apa kata orang threads for servlet punya multi thread sajalah. So that's why dia kata fokus buat static variable dan then member variable pun duduk dalam tu and local variable. Fokus yang ni sahajalah. Okay, tools tambahan. Okay, untuk tools ni dia just tengok je lah. Okay, it's actually the same. Bukan the same apa, just tambahan sahaja. So itu bila kita buat codes, you akan tahulah okay, yang ni macam mana nak letak apa. So just go through. Untuk servlet saya nak you experience benda ni sahaja. Okay, nampak tak? Bila kita buat ni, ini fully Java. Now saya nak masuk terus bila you tengok kata-kata apa untuk untuk servlet ni dia bukan masalah dia memang Java lah, fully Java. Okay, next nanti untuk next week, okay, kita akan MySQL. So kita fokus SQL punya statement lah. So ini pun akan masuk exam, tapi you make sure you tahulah macam mana nak connect and macam mana nak codeskan HTML. Sebab kita akan gunakan ni MySQL Workbench untuk connectkan dengan Java, tapi kita tak buat benda ni. So saya fokus more pada SQL punya code sahaja untuk you ni. So kalau kata kita ada masa dan you boleh cuba untuk install MySQL Workbench ni untuk kita create database and then connect dengan NetBeans ataupun file Java kita lah. So yang ni pun sebenarnya kalau masuk exam pun dia more kepada still codes untuk open database and update, delete, macam tu je lah. Mostly yang ada dalam notes ni mostly. So kita akan tengok yang tu lah. Alright. Ini totally SQL sahaja kalau you perasan pun. So mostly totally SQL. Yang ni next week lah saya akan masuk chapter 9 dengan chapter 10. Okay, ada soalan tak? Sorry. Saya ni cuaca sejuk. Ada soalan tak kelas? Hello. You all dengar tak?